Okey, kelas. Cikgu nak sambung lagi tentang integration of exponential functions. Okey. Merujuk kepada modul exercise 3 tu. Okey, jadi yang sebelum ni yang kita buat tu semuanya formula yang cikgu bagi kan, yang hari tu yang kita ada integration of f prime x. Okey, darab dengan e kuasa fx dx menghasilkan e kuasa fx tambah c. Dan apa-apa formula yang derived formula daripada that general formula yang you all dapat kalau kita ada integration of e kuasa ax, kemudian kita akan dapat e kuasa ax divided by a tambah c kan. Macam mana kita nak integrate e kuasa ax tambah b, kita akan dapat e kuasa ax tambah b divided by a tambah c. So semua formula tu exercises kita dah buat regarding that. Okay, tapi kita ada lagi few types of function, exponential function yang mana dia punya base itu bukanlah e. Base dia tu macam 3 ke 5 ke any constant. Jadi sebenarnya e tu dia adalah sejenis constant juga. So e tu membawa maksud e kuasa 1 lah. Nilainya kamu boleh tekan lah dalam kalkulator. Lebih kurang saya pun tak pasti e kuasa 1 kamu boleh tekan maybe 3.2 something ke macam tu lah. Okay. So awak kena bayangkan bahawa e tu adalah macam satu nombor, constant lah maksudnya. Jadi kalau katakan macam untuk soalan H itu kita ada integration of 5 kuasa X. Kamu boleh tengok pada modul. So integration 5 kuasa X dx. So actually kita ada two methods of finding this integration. So cikgu akan show dua-dua method. So you all boleh pilih lah yang mana yang kamu rasa lebih mudah. Okay, so first of all kita akan let y sama dengan 5 kuasa x. Okay, kita andaikan y sama dengan 5 kuasa x. And then kita akan take ln on both sides. Take ln on both sides of the equation. So apa yang jadi dekat sini, kita akan ada ln y samalah dengan x ln 5. Okay, boleh kita ambil ln on both sides. So sini jadi ln y. Kemudian sini ln 5 kuasa x. So x tu kita bawa ke depan menjadi x ln 5. Okay, selepas kita take ln on both sides, then ini method yang pertama, kita akan differentiate implicitly with respect to x. So kita akan buat satu implicit differentiation terhadap x dalam persamaan ini. So kalau katakan implicit differentiation, sebab dekat sini kita tak ada not in terms of x, so kita apa yang kita buat adalah kita akan differentiate sahaja terhadap y, tapi kita akan darabkan dengan dy dx. Okey, kat sini cikgu differentiate terhadap y. Masih ingat lagi differentiation untuk ln y adalah 1 per y. So ada dy dx. Okey, yang ini bila saya differentiate terhadap x, yang ini sebenarnya adalah ln 5 kita darabkan dengan x. Okay. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai ln 5 dalam kurungan x lah. Macam ni, ln 5 dalam kurungan x. So dia sama macam 2x, 3x, macam tu lah. Okay. So bila kita differentiate terhadap x, so kita akan dapat dekat sini adalah ln 5. Dengan mengandaikan sini x kuasa 1 kan, macam biasalah differentiation bawa ke depan 1 darab ln 5, dan x kuasa 1-nya berkurang menjadi kuasa kosong. So kita akan dapat ln 5 ataupun kamu differentiate 2x dapat 2. So differentiate ln 5x dapat ln 5. Okay. Selepas itu kita akan cross multiply. Cikgu pindahkan dekat sini ln 5. Okay, dy dx. So y ni akan naik ke atas lah, cross multiply macam biasa. So maknanya saya ada y ini adalah 1 per ln 5 dy dx. Then kita akan integrate terhadap x, integrate terhadap x both sides. So kita akan buat integration y, okay, y dx, integrate terhadap x, not y. So kita akan
buat macam ni, integrate terhadap X. So yang dekat sini pun adalah integration 1 per ln 5. Okey, dy dx ni kita salin lah, semua sekali kita salin. Tapi dekat sini ada dx lah. Okey. Jadi yang ini sebenarnya adalah integration untuk 5 kuasa X dx, berbalik kepada yang di sini. So y kita ni adalah 5 kuasa X. Jadi dia sebenarnya berbalik kepada soalan asal tu lah. Integration of 5 kuasa X dx. Okey, so dekat sini samalah dengan integration 1 per ln 5. Kat sini seolah-olahnya macam saya cancel. Cancel. So dekat sini adalah dy. Okey. Jadi yang kita perlu selesaikan adalah this side. Okey. Okey, kalau katakan kamu nak integrate, integrate a dx, where a is a constant, ataupun integrate 5 dx, so you akan dapat 5x. Kalau katakan kamu integrate 5 terhadap y, dy, so kamu akan dapat 5y. Macam itulah. Okay, so in this case, this 1 per ln 5 is a constant. Jadi hasilnya di sini adalah 1 per ln 5y tambah c. Sebab dekat sini saya integrate with respect to y. Okay, jadi hasil dekat sini, but we want our answer in terms of x. Okay, so dekat sini jawapan dia akan jadi 1 per ln 5. So what is our y? Our y is actually 5 kuasa X. So kita akan dapat 5 kuasa X, gantikan tempat Y di sini, tambah C. Jadi hasil integration ini sebenarnya adalah, saya tulis balik dekat sini, dia adalah 5 kuasa X bahagikan dengan ln 5 tambah C. So that's the integration for 5 kuasa X lah. Okay. Another way around, okay, ada satu lagi cara untuk kita buat. Which one you prefer? 5 kuasa X dx ni tadi. Okay. Kalau katakan macam ni, 5 kuasa X dx. So macam biasa, kita akan let Y sama dengan 5 kuasa X. Yang step yang pertama tu sama sahaja. Kemudian kita akan take ln on both sides juga. Okay. Take ln on both sides. So what happened here is ln y sama dengan x ln 5. Okay. Kemudian kita akan tukarkan bentuk ln ini kepada bentuk indeks. Kita tahu bahawa ln ini adalah log asas e y. So kat sini sebenarnya adalah log asas e. Jadi maksudnya dia beginilah, log asas e y samalah dengan x ln 5. Okay. Jadi yang dekat sini saya boleh tukarkan dia, okay, dalam bentuk maksudnya dalam bentuk indeks. So saya akan ada y samalah dengan e kuasa x ln 5. E kuasa x ln 5. Okay. Dan selepas itu, bila dah tukarkan yang ini, saya just integrate with respect to x. Maksudnya saya akan integrate y dx, okay, samalah dengan integration untuk yang inilah e kuasa x ln 5 dx. Okay. So yang ini sebenarnya adalah integration untuk 5 kuasa x. Yang asalnya kita punya y ni adalah 5 kuasa x dx. Okay. Yang ini kita boleh gunakan formula integration of exponential function yang cikgu terangkan sebelum ini. So kamu anggapkan ini sebenarnya adalah integration e kuasa, sini adalah ln 5 darab dengan x dx. Macam kita nak integrate e kuasa ax, last time kan kita ada e kuasa ax dx. Jadi apa hasilnya? E kuasa ax per a tambah c. So dalam case dekat sini, integration ini dia akan menghasilkan, kita ulang balik, e kuasa x ln 5 ni tadi. Okay, benda tu balik, e kuasa ax, kemudian kita bahagi, kita differentiate ke atas ni dapat ln 5. Okay, tambah c. Cuma dekat sini kita kena tukarkan balik. Okay, so kat sini saya boleh tulis sebagai e kuasa ke bawah sikit. So ini adalah e kuasa ln 5. Ini hukum log yang biasa. X ni saya boleh pindahkan dekat sini. So ln 5 kuasa x.
Okay, bahagikan dengan ln 5 tambah C. So E kuasa ln ini dia akan hapus. Kamu boleh cuba tekan kalkulator. Kalau katakan kamu tekan E kuasa ln 2. So kamu tekan tanda sama dengan dan kita dapat 2. Okay, jadi masanya dia menghapuskan antara satu sama lain. So finally kita akan dapat jawapan dekat atas tu adalah 5 kuasa X bahagi dengan ln 5 tambah C. Jadi kita akan dapat dua jawapan, jawapan yang sama lah. Cuma menggunakan dua kaedah yang berbeza. So dalam kaedah pertama ini kita akan take ln on both sides. Selepas itu kita menggunakan differentiation lah. Differentiate implicitly with respect to X. So kat sini kita dapat 1 per Y dy dx sama dengan ln 5. And then kita cross multiply something. And then kita integrate. Dan ramai student kebanyakannya suka kaedah yang inilah. Sebab dia kata yang ini lebih ringkas, lebih mudah. Jadi lepas ini kamu boleh gunakan kaedah ini sahaja. Let Y sama dengan 5 kuasa X. And then kita take ln on both sides. So dah dapat ln Y sama dengan X ln 5. And then kita tukarkan dalam bentuk indeks pula. So dia akan jadi Y ni sama dengan E kuasa X ln 5. Selepas itu kita terus sahaja integrate Y terhadap X. So sebelah sini pun kita integrate juga terhadap X. So yang ini adalah biasa saja. Ini adalah E kuasa ln 5 darab X. So kita akan menggunakan formula integration yang ini. So kita akan dapat yang ini. Finally we can change back. So X ni baru naik ke atas. So E kuasa ln 5X becoming 5 kuasa X bahagi ln 5 tambah C. Jadi so that's the way kita akan dapatkan integration untuk 5 kuasa X. Sebenarnya ada jugalah dia punya formula integration ataupun differentiation untuk yang jenis 5 kuasa X ke apa-apalah yang A kuasa X. But I think that one macam mungkin kita susah nak ingat. Jadi kita boleh ingat this method lah. How to do this type of integration. Jadi untuk nanti soalan I, integration untuk 3 kuasa dx. Dx. Yang itu. So ini pun adalah exponential function. Cuma mungkin ada perbezaan sedikit lah. And that's why saya tak nak kamu hafal formula. Sebab nanti takut kita tersilap nak tukar dia punya pattern. Sebab kadang-kadang dekat sini tak semestinya X. Boleh jadi 2X, 3X dan sebagainya. Jadi takut kita tersilap di situ. So we just use this technique. So first mesti let Y sama dengan 3 kuasa 2X. Then after that kita akan take ln on both sides. Take ln on both sides. So cikgu akan dapat kat sini ialah ln Y. So sama dengan 2X ln 3. So next step will be kita akan jadikan Y sebagai tajuk. E kuasa 2X ln 3. So this one can be written as supaya lebih nampak lebih jelas. So kita boleh consider 2 dan ln 3 ini adalah satu constant. So saya boleh letak kat depan 2 ln 3 seolah-olahnya beginilah didarabkan dengan X. So this one is actually E kuasa AX lah. Yang mana ini adalah kita punya constant. Lepas itu kita terus sahaja integrate Y with respect to X. So sebelah sini pun kita akan integrate this one 2 ln 3 X tadi terhadap X. So this is actually the integration of 3 kuasa 2X. So kita berbalik kepada soalan asal tadilah. Kita nak integrate yang ini. Since Y equal this one. Jadi yang ini saya terus gunakan formula E kuasa AX, iaitu saya ulang balik iaitu ialah 2 ln 3X ni tadi. Kemudian kita bahagikan dengan 2 ln 3 sebab bila kita differentiate kat sini dapat 2 ln 3 tambah C. Then mungkin kita boleh tukarkan bentuknya.
So dekat sini ialah 2 ln 3. Okey, 2 ln 3 ya, 2 ln 3x. So kita akan tukarkan dia sebagai, okey sekejap macam mana nak bagi dia lebih mudah. Mungkin saya boleh letak x sekejap 2 ln 3. Okey, kemudian darabkan dengan x ya. Okey, sekejap nampak lebih jelas. So dekat sini adalah E kuasa tadi kita ada ln 3. Okey, 2 ni kita boleh bawa ke sebelah sini, becoming 2 ln 3 ya. E kuasa how to write it supaya nampak lebih jelas. Ln 3. Okey, 2x ni kamu letak kat depan. Okey, yang ini dia akan jadi E kuasa, okey 2x boleh letak dekat depan. Okey, bahagikan dengan 2 ln 3 tadi kan. Okey, tambah C. So dekat sini dia akan jadi ln 3 kuasa 2x. Right. Okey, bahagikan dengan 2 ln 3 tambah C. So dekat sini nanti E dengan ln ini dihapus. So dia akan hasilnya 3 kuasa 2x bahagikan dengan 2 ln 3 tambah C. Okay, so that's the answer for this integration lah. Okay, jadi boleh pusingkan terbalik lah. Ini tadi sebab nampak confusing sikit sebab cikgu tukarkan bentuk dia. So kamu boleh tukarkan beginilah pusing sahaja. 2x masuk dekat sini ln 3. So nanti akan jadi ln 3. 2x ni, yang 2x ni kita bawa naik ke atas lah, ln 3 kuasa 2x. So E ln hapus, so dapatlah yang itu. Right? Jadi nanti kamu boleh try to solve soalan nombor 2. Okay, working saya akan bagi dalam WhatsApp.